Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Farhan Abdullah bin Mak Said ataupun lebih dikenali sebagai Hans Abdullah. Saya berumur 27 tahun dan ini adalah video pertama yang saya akan cuba cakap dalam bahasa Melayu in full. Full tu bahasa orang putih. Sebab itulah kita kena praktis. Praktis pun ayat orang putih. Faham je lah Mana saya dapat topi ni? Topi ni masa saya di sekolah menengah, saya join badan unit beruniform Cadet Polis. Saya tak pernah pergi pun, tapi saya pergi sebab baju je lawa, dapat topi. Okay, sebenarnya kalau saya cakap bahasa Melayu ni gagap sikit. So kalau ada yang tak betul tu, faham-faham je lah Aku dah keluar TV agak-agak 3 kali untuk sembang pasal hobi kasut saya. TV3 2 kali untuk Malaysia Hari Ini dan juga Borak-Borak Kopitiam dan juga HIP TV untuk program inspirasi. So ada banyak juga soalan berdasarkan hobi kasut yang selalu ditanya apabila saya muncul kat rancangan TV macam tu. Contohnya, berapa pasang kasut kau ada? Aku ada agak-agak macam 300 pasang kasut dalam koleksi saya. Berapa nilai total kasut awak? Kalau harga retail kedai agak-agak RM500 pasang, saya ada 300 pasang. Pandai-pandai lah kira Tapi saya tak suka jawab soalan macam tu. Saya tak suka jawab soalan yang topiknya duit, yang pasal duit. Saya suka cerita pasal hobi ni, passion, bukan duit. Tetapi soalan cepuk emas yang selalu ditanya yang saya suka jawab adalah soalan yang ni. Kenapa Hans kumpul kasut? Kan ada banyak benda lain nak kumpul. Okay, so maka bermulalah cerita Hans Abdullah. Dari time dia Farhan Said lagi, belum Hans Abdullah lagi. Saya start ambil tahu pasal dunia streetwear ni. Streetwear ada bahasa Melayu? Fashion jalanan. Pasal streetwear ni dari tahun 2008. Time tu masih nak jinak-jinak lagi beli Supreme masa harga diskaun, pakai brands macam The Hundreds, Crooks and Castles. Tahun 2008 memang susah nak dapat duit untuk beli streetwear sebab dunia resell je lain, market lain. Time dulu mana ada orang boleh kaya dengan cuma jual kasut je. Fast forward sikit time university. Saya belajar kat Melbourne, Australia, bidang business music. Degree paling tak guna sekali. Tahun 2014 rasa. Masa saya pergi Melbourne, saya pergi seorang je. Stay pun seorang je kat Solo Dome. Bukan macam dome yang ramai-ramai orang tu Ni macam Solo Dome, macam studio apartment. Ada dapur sendiri, toilet sendiri. So tak macam jumpa orang lain lah. Dia betul-betul kat depan uni. So setiap hari ulang alik je lah. Dari uni balik rumah, uni balik rumah, uni balik rumah. So tak ada can nak buat kawan langsung. Boleh katakan saya agak-agak duduk situ 4 bulan. Saya tak cakap pun dengan orang. Saya cuma cakap dengan landlord saya je. Sebab landlord saya peramah. Dia suka tanya banyak soalan yang bukan-bukan. Tapi masa saya stay sana, arwah mak saya ada kasih duit. Memanglah saya study seorang dekat negara asing kan. So dia ada kasih duit belanja untuk makan. So dari beli makanan, saya pergi guna duit tu pergi beli kasut Air Jordan pertama saya. Dari 6 tahun mengidam, dapat juga beli sepasang. Perasaan dia, tak boleh nak describe. Menyesal gila. Sebab mahal. 220 AUD time tu macam RM600. Tu banyak tau. Berapa bulan aku tak makan. Berat badan pun turun. Baju dari saiz XL turun ke saiz M. Lepas tu saya dapat kerja kat sana, dapat duit, bolehlah start makan sikit. Tapi tu cerita time lain. Sekarang ni kita cerita pasal kenapa saya boleh start mengumpul kasut. Dari sengsara lapar, menderita, tak makan, macam mana tu boleh berubah jadi hobi kasut? Jawapannya senang. Sebab perempuan. Ni cerita tak pernah saya ceritakan Saya tak pernah beritahu orang pun. Ada satu kelas wajib join time tu. Saya tak ada kawan so saya duduk seorang-seorang je lah. Budget cool kat corner kelas. Orang cool memang duduk belakang kan. Orang cool memang duduk belakang kelas. Kaki silang semua. Minggu pertama baru nak kenal classmate, tiba-tiba pintu kelas membuka dan seorang gadis manis masuk. Macam slow motion dia jalan. Lawanya dia, serius dia punya lawa tu. Saya ingat lagi, dia pakai baju HBA warna hitam, long sleeve, ada zip-zip. Muka dia mirip Park Shin Hye. Dia punya lawa dia. Dia masuk lambat. So seat yang kosong cuma ada kat sebelah saya je. Dia duduk je, aku duduk macam ni je lah. Aku duduk macam ni, kaku, tak boleh gerak. Satu time tu macam loser gila. Perempuan ni punya cantik tu sampai aku nervous tau. Aku berpeluh macam lari marathon 15.2 km. Last lecturer tu nampak aku stress kot. Dia pergi letak kita berdua dalam satu group. So kita tukar phone number, Facebook, aku dapat IG dia. Fast forward lagi, kasut Air Jordan 3 Sport Blue baru release. Saya dapat beli sepasang. Lepas tu biasalah share kat IG, belagak sikit, bangga sikit kan. Dapat kasut yang susah sikit dapat time tu. Kali aku dapat notification, si gadis manis, trademark ya, TM kat ujung tu ya. Si gadis manis telah meninggalkan komen satu. Aku pandang phone aku, tak boleh percaya macam, weh. Wow,
nice shoes, dia cakap. Wow, nice shoes. Aku berpeluh lagi. Dia ni lawa sampai walaupun kita group mate aku tak pernah cakap dengan dia tau. Bila nak tegur je, nak cakap hi je, tekat macam suara tak keluar. Tapi dari situ, dari komen tu aku dapat tahu dia suka kasut. Dia bukannya sneakerhead tapi dia suka streetwear. Next class aku beranikan diri untuk cakap dengan dia. Kita cakap pasal kasut. Itulah first conversation aku dengan dia. Kita sembang pasal kasut. Merdunya suara dia. Aduh I'm telling you boy. Merdunya suara dia. Setiap kali aku beli kasut baru dia akan puji. So aku beli lagi. Disebabkan kasut, perempuannya yang lawannya tahap tinggi sangat sampai aku tak boleh percaya perempuan ni wujud. Sebabkan kasut, perempuan tu cakap dengan aku. Confidence aku naik. Tiba-tiba aku tak duduk kat negara asing sorang-sorang. Tiba-tiba ada juga macam rasa boleh juga jumpa orang tau macam ni. Boleh juga bergaul dengan orang macam ni. So dari situ aku buat banyak kawan. Aku start kerja pun sebab nak beli kasut. So masa kerja pun adalah colleague semua, dapatlah buat kawan macam tu juga. Genap setahun belajar kat Australia, tanpa disedari saya dah join community sneakerhead kat Australia. Tak sengaja pun. Bila aku balik kat Malaysia, secara automatik saya pula join Malaysia punya community streetwear. Dan dari situ hidup aku berubah. Hala tuju hidup aku tiba-tiba menjadi jelas. Mulanya saya kumpul kasut sebab saya nak cakap dengan bidadari seorang ni. Tapi lama-kelamaan saya sudah jatuh cinta, bukan dengan perempuan tu, tapi dengan mengumpul kasut. Saya jatuh cinta dengan semua cerita di sebalik kasut yang saya beli. You see, kasut naikkan keyakinan diri saya, my confidence. So sebab bila confidence tu dah naik, kita tak boleh lepaskan, kita suka. Kalau bukan disebabkan keyakinan diri saya naik disebabkan kasut, saya memang takkan dapat opportunity macam muncul kat TV, buat podcast berpuluh-puluh, bagi ceramah pasal kasut, interview berbagai, buat YouTube channel ni. Saya takkan buat YouTube channel ni kalau bukan disebabkan kasut. Sebab tu lah saya cakap, saya tak suka bercerita pasal nilai sepasang kasut dari segi mata wang. Sebab bagi aku nilai kasut tu bukan dari segi duit, tapi dari segi cerita di sebalik kasut tu. Tapi apa jadi kat perempuan tu pula? Itu cerita lain kali lah. Sekian, itulah sahaja video ini dan cerita di sebalik kenapa saya mengumpul kasut. Subscribe jika anda nak dengar lagi banyak cerita merepek macam ni. Like jika anda suka cerita merepek yang ni. Dan jumpa lagi dalam video yang lain. Bye.